Sesungguhnya orang-orang yang mati di dalam kubur, berada di dalam kubur, mendengar suara orang hidup fil jumlah, yakni mereka dengar di beberapa tempat, bukan setiap tempat, setiap ketika mereka dengar. Tidak begitu. Turun ayat Al-Quran, ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggi suara lebih dari suara Nabi, hatta jangan tinggi suara sama paras dengan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana memuliakan baginda Rasulullah, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian sahabat yang lain, bila turun ayat ini, di kalangan mereka ada yang terlebih dahulu pernah mereka meninggikan suara di hadapan Nabi. Cuba tuan tengok sambungan ayat ni. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu meninggikan suara di hadapan Nabi, dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan menyebut, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Meninggikan suara di hadapan Nabi, berkata kasar di hadapan Nabi SAW, boleh menjadi sebab terbatal amalan, terbatal pahala, menunjukkan kesalahan yang besar. Lalu di kalangan sahabat yang pernah meninggikan suara di hadapan Nabi, bila turun ayat ni, saya tak ingat nama sahabat tu, dia terus tak keluar rumah, duduk di dalam rumah tak keluar, sehingga Nabi cari dia, mana sahabat sekian-sekian orang, lama banyak hari tak nampak dia datang ke masjid. Lalu salah seorang jiran dia kata, ya Rasulullah, aku akan cari dia. Lalu dia pergi ke rumah sahabat ni, dia bagi salam apa semua. Sahabat tu keluar, dia kata, Rasulullah cari kamu, kemana kamu pergi, lama tak datang ke masjid sehingga Rasulullah tak jumpa kamu. Rasulullah duk tanya kamu ada di mana sekarang. Kata sahabat tu, wahai fulan, aku pernah meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baru-baru ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Allah Subhanahu wa taala berkata, sesiapa yang meninggikan suara di hadapan Nabi akan terbatal pahala amalannya. Wahai fulan, sesungguhnya semua amalan yang aku lakukan telah terbatal pahalanya, dan aku dari kalangan ahli neraka. Aku segan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pergi tanya dia ni, pergilah semula berjumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan ni, dia tak ada apa masalah dia. Cuma yang masalah dia sentiasa, dia sekarang ni dia duduk di dalam rumah tak mau keluar, duduk dalam keadaan sedih dan berduka cita kerana dia pernah meninggikan suara di hadapan engkau Rasulullah, dan dia beranggapan pahalanya telah musnah semuanya, dan dia dari kalangan ahli neraka. Lalu Rasulullah kata, tidak, dia bukan dari kalangan orang yang terbatal amalan kerana meninggikan suara di hadapan aku, bahkan dia dari kalangan ahli syurga. Bahkan dia dari kalangan ahli syurga. Dapat pula dia berita gembira, dia dari kalangan ahli syurga. Asalnya takut jadi ahli neraka, tiba-tiba Nabi beri khabar gembira kepada beliau dari kalangan ahli syurga. Tuan-tuan, bagi kita, ya, ayat ni ketika Rasulullah masih hidup. Bagi kita, kita tak ada. Maksudnya, kita tak akan berhadapan dengan isu tinggikan suara di hadapan Nabi. Bahkan kita tak berpeluang untuk membuktikan adab sopan kita kepada Rasulullah, kerana Rasulullah telah wafat. Maka bagaimana yang perlu kita lakukan? Maka wallahu ta'ala alam, antara perkara ayat ini yang sesuai dengan kita untuk kefahaman kita, iaitulah kita tidak meninggikan suara ketika berada di sekitar perkuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ziarah maqam Nabi, maka hiasilah diri kita dengan adab sopan, dan jangan meninggikan suara ketika menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu, kita bila ziarah kubur, kita beri salam kepada penghuni kubur, dan salam yang Rasulullah ajar dengan lafaz Assalamualaikum. Kum tu menunjukkan ganti nama kedua. Ganti nama kedua. Keselamatan ke atas kamu semua, ganti nama kedua. Kata para ulama, berdasarkan
doa itu, lafaz salam kepada penghuni kubur itu menunjukkan ketika kita hadir ke kubur dan memberi salam, penghuni kubur mendengar suara kita. Kalau tak dengar, buat apa Nabi ajak Assalamualaikum? Sepatutnya kalau tak dengar, Nabi sebut Assalamu ala ahlad diyari minal muslimin. Keselamatan ke atas penghuni tempat orang Islam. Sepatutnya begitu. Tapi yang Nabi ajak, keselamatan ke atas kamu semua, menunjukkan mereka mendengar suara kita ketika kita memberi salam kepada mereka. Akan tetapi perkara ini perlu difahami dengan baik, perlu dicermati supaya kita jangan salah faham. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-amwat yasma'una sawtal hayy fil jumlah. Sesungguhnya orang-orang yang mati di dalam kubur, berada di dalam kubur, mendengar suara orang hidup fil jumlah, yakni mereka dengar di beberapa tempat, bukan setiap tempat, setiap ketika mereka dengar. Tidak begitu. Maksudnya penghuni kubur mendengar suara kita berdasarkan ada bukti yang bagi tahu mereka dengar. Kita kata mereka dengar. Antaranya ketika kita memberi salam kepada mereka, mereka dengar. Antaranya apabila seseorang jenazah dikebumikan, kemudian semua orang yang menguruskan jenazah dia balik semula. Dalam hadis sebut mereka mendengar tapak kaki orang yang balik. Mereka dengar. Kita kata mereka dengar pada tempat-tempat yang Rasulullah bagi tahu mereka dengar. Adapun tempat yang Rasulullah tak bagi tahu mereka dengar, maka kita kata mereka tak dengar. Kerana perkara ini perkara gaib. Kita tak ada maklumat tentang perkara ini, melainkan kita hanya berpada dengan maklumat dan pemberitahuan dari Allah dan Rasul. Al-Quran menafikan orang mati mendengar suara orang hidup. Hadis datang mengecualikan beberapa tempat. Maka kita kata penghuni kubur mendengar suara kita di tempat-tempat yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuliakan Nabi ketika menziarahi maqam baginda sallallahu alaihi wasallam.